Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa akramana bi ni'matil Islam wa faddalana ala katsirin min al-umam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا وإمامنا ومعلمينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته. نبي الرحمة وشفيع الأمة البدر الدجى والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. الحمد لله. Tamanya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah kerana Allah Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Tamanya dan selamanya marilah kita merapatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada malam ini kita dapat bertemu dan bertamu di salah satu taman-taman syurga di dunia ini. Dan saya ucapkan kepada semua para dayuhur Rahman, tetamu Allah yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam ini sudah melepasi nisfu Zulkaidah, separuh daripada bulan Zulkaidah. Hari semakin berlalu, masa begitu singkat. Kehidupan kita di dunia yang sementara ini hanyalah menunggu saat ketika dan saatnya kita semua dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu kita duduk bulan Ramadan. Hari ini Zulkaidah. Lajunya masa berlalu ni dipanggil yataqarabuz zaman. Waktu yang laju berlalu ni tanda-tanda kita semua berada di penghujung dari akhir zaman. Banyaknya kematian,
terutamanya kematian yang disebut mautul faja'ah, kematian yang mengejut. Bukan lagi menjadi satu tren orang mati ni orang tua, tapi banyak orang mati ni di kalangan yang muda. Pergi ke laut, nak candak sesuatu, nak memancing, tiba-tiba pulang, dibawanya jenazah. Begitulah yang kita lihat dan kita saksikan pada hari ini. Dinamakan mautul faja'ah, mati yang mengejut, sebagai tanda akhir zaman yang kita saksikan dan kita lihat di hadapan mata kita pada hari ini. Ya Allah, jadikan semuanya itu Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan kematian dan kehidupan itu adalah tujuannya untuk menguji kamu. Allah Ta'ala nak melihat kita ni, siapakah yang paling baik amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, pada malam ini satu nikmat yang paling besar, Allah mengurniakan kita kesempatan pada peluang untuk sama-sama hadir sembahyang berjamaah, beriktikaf, berada dalam satu taman-taman syurga di dunia ini yang tidak boleh dibayar dengan harta benda, kenderaan yang mewah. Dalil dia kita lihat berapa ramai orang ada kenderaan, rumah yang dekat dengan surau dan masjid. Tapi bila Allah Ta'ala tak pilih dia, tak jemput dia menjadi tetamunya, maka seorang insan itu tidak akan dapat hadir dan bersama-sama dalam majlis ilmu. Itulah dinamakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon supaya Allah Ta'ala senantiasa memilih kita dalam kebaikan, dalam amal yang soleh, sementara roh kita masih berbaki dalam jasad ini, dalam kehidupan dunia yang sementara waktu ini. Maka kerana itulah pada malam ini insya-Allah kita teruskan tazkirah, peringatan, kerana manusia itu adalah insan yang begitu leka dan lalai, sehingga Allah memerintahkan Nabi SAW supaya terbuka memberi peringatan. Dan peringatan itu, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, hanyalah bermanfaat bagi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita membaca sedikit peringatan-peringatan, hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memastikan dalam kehidupan kita ini dipandu oleh petunjuk dan wahyu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi SAW ni dia tak tinggal harta yang banyak. Kalau Rasulullah tinggal harta banyak, nescaya kita orang paling tidak sempat. Ya, selalu kita sebut pameran-pameran, mempamerkan barang-barang peninggalan Rasulullah SAW ni. Ada orang kata ni janggut Nabi, ini rambut Nabi, ini capa yang Nabi SAW pernah pakai. Ya, itu pun orang nak masuk kena bayar tiket. Ya, saya pun tak sempat berpeluang lagi. Katanya mari di Kuala Lumpur, Terengganu pernah mari. Pernah mari Terengganu. Orang ramai datang subuh. Nak subuh apa ni? Nak melihat ini peninggalan. Ada yang kata ni rambut Nabi SAW, ini capa Nabi SAW. Kalaulah Rasulullah SAW tu tinggal harta, bayangkan, emas, perak, pedang, pusaka yang Nabi tinggal ni lagi dah tak sempat pada kita ni. Barangkali sempat kepada golongan as-sabiqun al-awwalun, sahabat radhiyallahu anhum,
Orang yang terdahulu pada kita, Nabi SAW tinggal kita 1441 tahun yang lalu dah. Lama dah. Kita tidak ada Nabi dan Rasul. Tempoh yang panjang. Kalau harta tu Nabi tinggal, nescaya tak sempat ke kita. Apatah lagi anak cucu kita yang di belakang sana. Kerana tu Rasulullah SAW meninggalkan kita satu pusaka yang lagi kita pakai dan guna dia, kita bahagia, kita selamat dunia dan akhirat. Lebih harta yang kita guna pakai, harta kita ni berkurang. Maka kadang-kadang harta itu mendatangkan fitnah dalam kehidupan. Ramai mana orang sanggup ini berbunuh kerana harta benda, kerana harta berbunuh, kerana harta memfitnah, kerana harta menikam kawan dan sahabat, kerana harta hilang maruah dia. Siapa ramai mana orang yang kerana harta terlibat dengan hutang dan riba, yang meminjam dengan ahlul dan sebagainya. Itu bahana dia. Tetapi pusaka dan harta yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi kita guna pakai, selagi kita selalu dan senantiasa bersama dengannya, kita selamat dunia dan akhirat. Harta itulah disebut dalam hadis Nabi SAW, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di ma intamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kamu dua pusaka. Siapa yang berpegang dengan dua pusaka ini, dia pegang, dia guna, dia amalkan. Biasa kita harta pusaka ni kita buat apa? Hak boleh jual, kita jual. Hak boleh pakai, kita pakai. Jadi pusaka Nabi tinggal, Nabi kata taraktu fikum amrayn, aku tinggal kamu dua perkara. Lan tadillu ba'di, kamu tidak akan sesat lagi selepas ini. Rasul SAW dah bagi jaminan, kalau kita pegang dua perkara ni tak sesat dan tidak boleh disesatkan oleh sesiapa pun. Kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu adalah Quran. Yang kedua adalah sunnah yang ditunggang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua-dua inilah yang menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Sehingga orang bergaduh, orang balau pun Tuhan suruh balik. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu pada Allah, taat kamu pada Nabi SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kalau kamu berselisih, bila kita ada masalah, bukan kita lancar dalam Facebook, kita ada masalah bukan ke Instagram, kita ada masalah bukan kita cerita ke kawan-kawan. Quran memberi petunjuk, ada masalah, fa in tanaza'tum fi syai'in, apa saja masalah yang kamu ada, Allah Subhanahu wa taala, farudduhu ila Allah, balikkan kamu kepada Allah. Termasuk ujian yang sedang kita lalui di saat ini. Ketika negara kita dilanda wabak, penyakit dan musibah, yang sepatutnya kita balik Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh melihat lagak gaya orang yang pelbagai. Ada yang berkurung dalam bilik seminggu tak keluar bilik. Kenapa? Perniagaannya jatuh tiba-tiba. Daripada seorang jutawan tiba-tiba bankrupt. Ada yang diuji ahli keluarganya meninggal dunia kerana COVID-19. Ada bermacam-macam ujian yang Allah Ta'ala jadikan. Maka di saat itu kita kena tengok diri kita. Kerana kesabaran yang pertama ialah ketika kamu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran mengajar kita bila kita ada masalah dalam kehidupan, farduhu ila Allah, balik kepada Allah. Wa rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi tak pernah berbohong. Apa yang diucap, yang dicakap, yang diberitahu pada kita, semuanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap dengan hawa nafsu dia. Kita ni baik-baik, kita seorang ayah, seorang ibu, anak kita degil-degil sangat, kadang-kadang kita pukul juga. Ni mari gerak ni,
budak-budak ni tak dengar cakap. Nak seorang ibu dia melahirkan, menyusukan, mengandung, melahirkan. Tiba-tiba anak-anak buat nakal, dia mari terang, cubit juga, kena bolah telinga juga. Ya, kita seorang ayah sayangnya kita pada anak kita buat degil semacam, buat benda yang besar, kita marah juga. Ya, tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, lepas tu kita disuruh lihat kita ni buat dosa banyak mana dengan Allah Taala. Dosa kita, kesilapan kita, kalau kita kira, kita hitung kok, adab hukum dunia, penjara lah kita hari ni. Semenjak kita akhir balik, berapa ramai orang lupa dia daripada akhir balik. Dia tinggal sembahyang, dia buat perkara yang haram, dia tinggal puasa di bulan Ramadan, sedikit pun dia tak ingat dosa dia. Dosa kata akhir balik 15 tahun yang lalu. Kadang-kadang dosa kita yang semalam, yang minggu lepas pun kita dah lupa dah. Oleh kerana kehidupan kita ni, kita jumpa kawan-kawan, kita bermedia sosial dalam medsos, kehidupan live kita yang menyebabkan kita ni kadang-kadang kita lupa dosa-dosa kita yang membunuh diri. Maka begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala hantar kita nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul itu tidak pernah berbohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tak bercakap dengan nafsu dia. Kita ni tumbik juga, mari marah, mari itu, mari perasaan, tapi tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu hidup kita ni nak banyak, nak cuba nak ikut Nabi ni. Bagaimana Rasulullah SAW boleh memaafkan orang yang letak najis atas belakang dia, orang yang bunuh hak saudara dia, Nabi boleh terima. Ihsan-ihsan yang menzalimi, yang membunuh, yang menyakitkan hati, bukan hanya jasad, bukan hanya hati yang di dalam, termasuk tubuh, badan dan jasad. Rasulullah SAW boleh memaafkan semua orang. Erti kata kita sebut hari ni kok, qalbun salim, hati yang penuh dengan kesejahteraan, hati yang memaafkan. Maka Allah Ta'ala datangkan dua petunjuk ini untuk kita ikut dalam kehidupan kita, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Betapa ramai kita hari ini, kita hidup kadang-kadang kita hanya ikut hati dan perasaan, ikut tubuh hati dan perasaan. Bila mana petunjuk wahyu tidak di depan, maka manusia itu hilang arah dalam kehidupan dia. Kita bekerja siang malam, Masya Allah. Yo, baru ni jumpa seorang hamba Allah, dia kata, Ustaz, betul. Iaitu kita ni kerja siang malam, satu ketika kita rasa Allah letihnya tubuh ni, letih. Rupanya baru sedar, kita ni dah nak masuk 40 tahun, 50 tahun dah umur kita ni. Tapi kita bekerja macam zaman kita muda dulu. Rupanya hari ni kita sedar, rupanya kita ni dah tua dah, berusia dah. Umur kita ni dah 50, 60. Kudrat kita bukan macam zaman kita muda dulu. Alhamdulillah ada orang ada kesedaran macam ni. Dia ada kesedaran, dia kata betul lah. Kadang-kadang mari fikir pula, Allah, kita duk galik sehari-sehari bekerja tak sedar. Umur kita 50, 60 tahun dah. Betapa ramai kawan-kawan kita yang telah dijemput oleh Allah meninggal dunia dah, pergi dah. Tapi kita disibukkan lagi dengan kehidupan dunia. Apa tu disebut? Nak tengok kita di sisi Allah ni, fanzur fima ashghala. Lihatlah dengan apa Allah Ta'ala sibukkan kamu dengan kehidupan dunia ni. Tak salah kita cari nafkah, cari rezeki. Nak jadi orang kaya, tidak salah. Bahkan kita minta jadi jutawan dunia dan akhirat. Sebab tu ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan tak suruh kita minta akhirat saja. Minta dunia pun kebaikan, akhirat pun dapat kebaikan. Nak baik dunia dan akhirat. Tapi Quran mengajar kita, wabtaghu fima ataqallahu daral akhirah. Carilah bahagian bekalan kamu di akhirat. Utamakan akhirat terlebih dahulu. Baru mari ayat belakang tu,
Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupa, kamu sedang hidup di dunia. Kalau kamu ada harta yang lebih, kamu boleh berzakat, berinfak, berwakaf. Kalau kamu susah, kamu nak tolong orang pun tak boleh. Tapi kalau Allah dah takdirkan itu kodok kehidupan kita, alhamdulillah, kita berqanaah. Kita berpada dengan apa yang ada, kita syukur dengan kehidupan. Kerana ketahuilah betapa ramainya orang yang miskin duduk di dalam syurga, orang kaya duduk di lembah dan jurang neraka. Ketahuilah betapa jarak yang jauh orang miskin dengan si kaya nak masuk dalam syurga, sehingga disebut 500,000 tahun. Wa inna yawmin 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, sesungguhnya kehidupan kamu di akhirat sehari itu 1000 tahun kehidupan kamu di dunia ni. Kita duduk di akhirat esok 1000 tahun. Bayangkan, sehari akhirat 1000 tahun dunia. Hari ni umur kita tak sampai 100 tahun lagi. Kita pun rasa hidup lama dah kita hidup ni. Yo, hanya kita tengok tubuh kita semakin hari semakin berubah, semakin berumur semakin tua. Rupanya kehidupan akhirat lebih panjang lagi. Ini yang disebut oleh para ulama, bersabar sedikit dengan kehidupan dunia, sabar dalam ketaatan. Seumpama bersabar berpuasa, sabar maghrib kita berbuka. Bulan Ramadan sebulan, habis dah puasa sebulan. Sekarang kita nak makan-makanlah. Begitulah dunia. Kita sabar seketika, kita mati. Kata Nabi SAW, rahatul lil mu'min, kerehatan bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang suka berehat di dunia. Sepatutnya waktu semayang, waktu dalam majlis ilmu, dia cari rehat. Bila kita banyak rehat di dunia, kita mati, Sayyidina Ali kata, semua kamu ni tidur belaka. Manusia ni sedang dibuai mimpi tidur belaka. Sekali datang kematian, baru dia terjaga daripada lena tidur dia. Dia terkejut, Allah, mati dah. Baru dia sedar, mati dah. Apakah amalan dia yang nak dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mati baru kita terkejut, tersentak. Kerana itu betapa banyak ayat-ayat Quran yang memberikan ingatan kepada kita manusia. Wa anzirhum yaumal hasrah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzirhum, ingatkan kaum kamu. Berilah izar dan peringatan kepada kaum kamu yaumal hasrah, akan hari penyesalan bagi mereka. Menyesalnya manusia ni bila mana? Bila dia sudah mati baru dia menyesal. Lepas tu kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia sayang pada orang, bukan hanya dia jemput kita mari majlis ilmu macam ni. Satu lagi tanda Allah sayang, Nabi kata, man yuridillahu bihi khairah yusib minhu. Allah beri dia ujian dan cubaan. Tanda Allah sayang hamba dia, Tuhan uji kita ni dengan kematian, dengan ketakutan, dengan ditarik rezeki, dengan penyakit. Lepas tu kadang-kadang kita tengok ada orang ni belum dia mati, Tuhan beri dia sakit dulu. Bayangkan kalau dia mati dalam keadaan dia tak pernah bertaubat nak sebut nama Allah, mati dalam maksiat. Gambarkan keadaan begitu, penyesalan yang tidak berkesudahan. Tapi tanda Allah sayangnya pada kita ni, dia bagi dulu. Belum mati kamu sakit dulu. Bila kamu sakit, kamu ingat Allah. Ada orang mari ingatkan kamu, istighfar banyak-banyak, yakin Allah Ta'ala ada, baru kamu ada nilai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo, abang tuan-tuan semua, dalam kehidupan kita hari ni, yo, Allah Ta'ala bila kita mari dalam majlis ilmu, boleh mari semayang berjemaah, alhamdulillah. Hak yang mengaji ni pula nak jaga bab lain pula. Yo, nak jaga lagi perkara. Bila kita lagi mengaji ni lagi kena menjaga. Lagi berilmu, lagi terceluk. Kadang-kadang pahala orang mari surau masjid boleh hilang ketika mana dia keluar pintu masjid, hilang tu pahala. Yo, kita keluar pintu masjid tengok si pulang, dia ni tak berubah lagi, tak mari lagi surau masjid. Yo,
pahala hak kita mari surau masjid boleh ke dia lah. Ni kita baca hadis muflih di akhirat ni. Ya. Rugi yang kita ni, kita beri pahala kepada orang hak kita tak suka. Kita bermusuh dengan dia, lagi kita kutuk, kita kata ke dia, kita mati esok, hak kita buat pahala ni boleh ke dia? Dosa dia pula kita tanggung. Orang lagu tu pula. Itulah dia. Bagaimana agama kita menjaga supaya orang yang lagi berilmu dia semakin tawaduk. Orang yang lagi hebat amalan dia akan jadi macam Nabi SAW. Tiap-tiap malam bertahajud. Sehari lebih 100 kali istighfar. Ini agama kita ajar. Bukan orang mari masjid, orang mengaji, orang berilmu ni jadi kau sombong. Dia pandang orang lain hina. Dia tengok orang lain dengan pandangan yang hina. Dia rasa diri dia baik. Tidak. Agama kita tak ajar itu. Bahkan agama kita mengajar kita lagi kita ada ilmu lagi kita melihat tercelanya diri kita. Lagi banyak kita mendoakan orang-orang sahabat-sahabat kita. Kita tengok dia, kita doa dia. Kita ajak dia. Kita mohon supaya Allah pilih dia juga bersama-sama dengan kita. Sebab tu kita di sini sangat-sangat terbuka. Siapa pun nak mari masjid, mari ke surau, marilah. Kerana kita yang duduk dalam masjid hari ni kita merasakan kita orang paling hina. Kita orang paling banyak dosa. Kerana kita yang mari semayang ni, kita yang puasa, kita yang dalam amal solat, kita semakin hari merasakan diri kita tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat yang perlu ada pada kita. Sehingga kita terlalu terbuka, mahu mengajak orang bersama dengan kita, sentiasa mendoakan orang pada kebaikan. Dan itulah tanda kasih sayang hamba yang beriman. Ya, kita sayang ke kawan kita tengok Allah. Ya, kita bimbang. Kita bimbang, diri kita pun kita bimbang. Pada masa yang sama kita beri peringatan. Kata Asy-Syahid Mustafa Masyhur, salah seorang Al-Mustasfa Al-Mursyid Ikhwan Muslimin di Mesir. Kita ni nak tunggu kita jadi orang alim sampai kiamat, kita tak akan jadi orang baik. Kerana tu Nabi SAW turunnya wahyu. Ya, Quran turun. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Orang muslimu, bangun kamu, beri peringatan. 30 juzuk Quran tak turun lagi. Nabi tak apa lagi Quran. Nabi seorang yang ummi, yang buta, yang tak boleh baca menulis. Tapi Allah suruh mengajak orang pada kebaikan. Lepas tu kita kata saya ni nak ajak orang buat baik, nak nanti kita sempurna sampai kiamat, kita takkan sempurna. Sebab namanya manusia, nasia, wajib dia buat dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Dia ustaz, dia ulama, lagi namanya manusia, dia akan buat dosa dan maksiat. Cuma bezanya dosa maksiatnya ada orang banyak, besar, ada orang sikit. Ada orang dia buat dosa maksiat, dia segera bertaubat. Ada orang larut dalam dosa maksiat. Ya, yang paling terbaik wa khairu khata'in at-tawwabin. Sebaik yang bermaksiat taubat pada Allah. Yang paling terbaik bila terjerumus dalam kancah maksiat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bila kita dalam maksiat, dosa, wasari'u ila maghfiratin, segera kembali kepada keampunan Allah. Ni tuan-tuan yang mati Allah Taala sekalian. Kata Mustafa Masyhur, yo, aslih nafsaka wa da'u ghairaka. Kamu kena baiki diri kamu, pada masa yang sama ajak orang pada kebaikan. Pasal kita nak tunggu kita alim, pak kiamat tak alim kita. Nak tunggu kita apa Quran 30 juzuk baru sempurna, baru nak berdakwah, sampai bila pun tidak. Nak tunggu kita pandai, baru nak bercakap di depan, sampai bila takkan kita pandai. Yo, abang tu bayi budak-budak ni proses dia. Yo, daripada ngakok dah
melangkah sikit berjalan. Itu semua bagi sunnatullah, proses tuan-tuan. Anak-anak kita pakai pamper, daripada pamper nak buang ke pamper, mesti dia kencing dulu, dia terberok juga sekali-sekala. Itu adab dia dah. Mana ada orang yang sempurna di dunia ni? Mana ada manusia yang paling sempurna? Malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari ni aslih nafsaka wa da'u ghairaka. Kita baiki diri kita, kita ajak orang pada kebaikan. Bukan mana kita orang paling baik je dah. Bukan mana kita orang mari masjid ni kita orang terbaik pun, tidak, jauh sekali. Yo, cuma kita beri peringatan kematian yang terlalu banyak, penyesalan-penyesalan yang disebut dalam Quran, yang dibaca oleh Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, sepatutnya menjentik hati kita ni untuk segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dunia, kekayaan dunia yang kita kerja siang malam, lihatlah tokoh yang paling kaya di dunia ni, Fir'aun, Qarun, Haman. Mereka dah jadi orang lebih kaya daripada kita. Mereka sudah achieve jutawan, tetapi di manakah mereka di saat ini? Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita mengambil peluang di saat Allah taala mengurniakan nikmat kehidupan yang sementara ni. Saya yang bercakap, kita semua malam ni kita tak tahu sebenarnya hikmah Allah merahsiakan kematian supaya kita sentiasa beringat-ingat, meletakkan barangkali orang beriman ni dia letak apa, barangkali isyak malam ini yang terakhir dalam hidup aku. Kalau kita Allah takdir malam ni kita mati, maka semayang isyak kita malam ni isyak yang terakhir sudah. Kalau Allah Ta'ala takdirkan malam ni kita mati, hari ini bermula pagi tadi sehinggalah maghrib ini, inilah hari yang terakhir dalam kehidupan kita, maka hamba yang beriman bertakwa pada Allah senantiasa bermuhasabah, memperbaiki diri dia. Patut Nabi ajar kita doa ni yang kita suruh diamalkan. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah jadikanlah aku hamba yang sentiasa ingat kepadamu. Sebab apa Nabi ajar kita doa? Sebab kita banyak lupa pada Allah. Kalau kita ingat pada Allah, tangan kita ni semua pegang tasbih, bertasbih, tangan kita renggang nak pegang Quran, kaki kita sentiasa ke masjid, tubuh badan kita sentiasa berwuduk. Kalau kita orang ingat pada Allah, tapi tahu kamu ni lemah, maka bila kamu lemah, doa pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku, kamu bantulah aku untuk aku ni jadi orang yang ingat kepadamu. Tuan-tuan, kita ni leka dan lalai nak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nak zaman kita dah zaman pergi semayang bawa telefon, zaman adanya media sosial, ya kadang-kadang ya tengah semayang teringat ke telefon, macam-macam dunia yang menipu daya. Jadi Nabi ajar kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, ya Allah jadikanlah kami hamba yang bersyukur kepadamu. Jadi orang bersyukur, Tuhan bagi kita nikmat, ada kehidupan walaupun sedikit, itulah dia takdir Allah. Takdir Allah tak pernah tak betul. Ya Allah Ta'ala takdirkan semuanya baik. Ada orang tadi pun kata, Ustaz, anak saya sepatutnya berkahwin masa PKP baru ni, tiba-tiba mari PKP COVID-19, maka kita tangguhkan perkahwinan. Kita kata lepas PKP kita buat, tiba-tiba Ustaz dia kata tak jadi kahwin sebab tak sungguhlah macam-macam dia beri alasan. Anak saya menangis siang malam ni, tak boleh nak kahwin ni. Subhanallah, tuan-tuan, takdir Allah yang terbaik dalam hidup kita. Berapa ramai orang berkahwin dipukul oleh suami dia, berapa ramai orang berkahwin dizalimi oleh pasangan hidup dia. Kadang-kadang Allah nak selamatkan kita, datang musibah yang kecil daripada musibah yang besar. Hidup kita ni kena hidup bertuhan, hidup yang penuh keyakinan setiap langkah dan aturan kita ni Tuhan yang mengatur alam ini, mengatur kehidupan kita.
Apa saja yang berlaku, kita letakkanlah bahawa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. InsyaAllah tuan-tuan semua. Tapi kita kena ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib satu kaum sehingga kamu sendiri ubah nasib kamu. Ya, jadi hari ni jangan kita kata dah kita macam ni nak macam mana. Dah. Orang lain suami dia macam ni, sebab tu dia boleh sapa masjid. Jangan. Orang lain isteri dia macam ni, barulah suami dia jadi macam ni. Kita selalu menyalahkan keadaan dan takdir tanpa kita melihat bahawa Asiyah, suaminya Firaun, boleh beriman pada Allah. Nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut, isteri anaknya kufur, tak beriman pada Allah, tapi dia beriman pada Allah. Kita tak boleh kata depan Tuhan, ya Allah, ayah aku macam ni, maka aku jadi macam ni. Ingat, ayah Nabi Ibrahim kufur pada Allah, tapi Ibrahim menegakkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beri alasan Allah takkan untuk ubah nasib kita sehingga kita mengubahnya sendiri. Maka yakinlah kita dengan kehidupan akhirat yang kekal abadan abidin, selama-lamanya. Siapa sedikit dalam taat, siapa sedikit dalam kehidupan dunia sementara, yakinlah kita dengan kehidupan akhirat yang Allah sediakan nikmat itu selama-lamanya, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita kena berhenti Isyak. Maka sekadar itulah yang boleh kita berkongsi pada malam ni. Moga Allah Ta'ala mengurniakan kebaikan pada kita semua, istiqamah dalam kebaikan. Allah buka pintu hati kita, Allah buka pintu hati kaum kerabat, adik-beradik, anak-anak, keluarga kita, orang kampung dan masyarakat dan negara kita, supaya kita semua menjadi hamba yang beriman, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, maka kita berjumpa lagi dalam sesi tazkirah yang akan datang, dan moga Allah Taala kurniakan kita kekuatan sakit-baki usia yang ada ini, menjadikan kita hamba yang beriman dan bertakwa padanya. Malah kita akhirkan kuliah kita pada malam ni dengan sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam maksiat, walaupun kita jauh pada Allah, walaupun kita tidak ada kekuatan, tapi insya-Allah dengan doa kita, kalau Allah makbulkan, tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Wadud, ya Rabbus samawati wal ard, ya Muhyi ya Mumit, ya Quddus ya Salam, ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Ya Allah ya Samih, wahai Tuhan yang Maha mendengar, izinkan tangan kami yang hina ini ya Rabb, tubuh kami yang banyak melakukan dosa dan maksiat, hati kami yang jauh daripada mengingati-Mu, rahmati kami dengan keampunan-Mu ya Rabb. Masukkan kami semua dalam syurga Firdaus-Mu dengan rahmat-Mu. Ampun dosa-dosa kami, dosa yang kami lakukan semenjak kami akil balik sehinggalah saat kewafatan kami. Beri peluang kami bertaubat sebelum kami wafat. Kurniakan rahmat-Mu di saat kewafatan kami, dan kurniakan ampunan-Mu setelah kami meninggalkan dunia ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampun dosa kami, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, rahmati orang tua kami, gantikanlah ya Allah rahim ibu kami yang kami tumpangi 9 bulan 10 hari itu dengan syurga Firdaus-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, gugurkanlah dosa ibu kami sebagaimana Engkau menggugurkan darahnya di saat melahirkan kami. Engkau menggugurkan air mata kesakitannya di saat melahirkan kami.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, gantikanlah setiap titik susu yang kami minum daripada ibu kami dengan susu daripada syurga-Mu, dengan amal kebajikan berpanjangan buat ibu kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunlah dosa ayah kami. Itulah ihsan yang melakukan kalimah tauhid di saat kami lahir ke dunia ini. Gantikan setiap titik peluhnya, keringannya, menafkahi, menjaga dan membesarkan kami dengan syurga-Mu, Ya Rabb. Beri peluang kami berbakti untuk ibu ayah kami. Bagi ibu ayah kami yang telah meninggal dunia, istiqamahkan kami mendoakan mereka dalam doa-doa kami. Jadikan kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang sentiasa mendoakan ibu ayah kami. Tempatkan mereka di Raudah min Riyadil Jinan, di taman-taman syurga-Mu, daripada doa anak-anak yang soleh ini. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami pasangan hidup, anak-anak yang soleh dan solehah, yang membimbing kami sekeluarga ke dalam syurga-Mu, Ya Allah. Maafkan kami, ampunkan dosa kami, kejahilan kami dalam mendidik keluarga kami dengan agama-Mu, Ya Allah. Maafkan kami kesibukan kami terhadap dunia, sehingga kami mengabaikan tanggungjawab dan amanah kami terhadap keluarga kami, Ya Rabb. Kami mengaku kami insan yang begitu lemah, maka Ya Rabb kami bermohon, kami mencintai anak-anak kami, keluarga kami, adik-beradik kami, zuriat keturunan kami, semuanya kerana-Mu, Ya Rabb. Dengan rahmat-Mu ampun dosa kami, dengan rahmat-Mu himpunkan kami sekeluarga dalam syurga Firdaus-Mu, Ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.